بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعض. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berbuka puasa di surau ini dan seterusnya melaksanakan fardu maghrib. Dan alhamdulillah kita dapat bertemu dengan masyarakat kerana majlis berbuka dibuat secara besar-besaran. Alhamdulillah. Hari ini kita nak baca sebuah sedikit daripada surah Al-Fil. Surah Al-Fil ni kalau sebut orang tak tahu surah apa tu. Tapi kalau sebut alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dia tahulah. Fil ni makna gajah. Macam tu juga kalau sebut surah An-Nasr. Nasr orang tak tahu surah apa ni Nasr. Tak tahu orang. Jaranglah, bukan semua tak tahu tak. Jarang nak tahu surah An-Nasr tu apa. Tak tahu. Tapi kalau sebut, kenal tak surah ni? Iza jaa nasrullahi wal fath. Terkenal. Namanya tak tahu. Ini surah Al-Fil. Surah Al-Fil ni termasuk dalam surah-surah yang diturunkan di Mekah. Dipanggil surah Al-Makkiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Artinya, tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhan kamu telah melakukan kepada angkatan tentera gajah. Bukankah Tuhan kamu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang merugi dan memusnahkan mereka? Kamu tak lihat ke? Kamu tak pernah dengar ke? Tak pernah tahu ke cerita tentang Allah hancurkan tentera bergajah ni? Niat yang mereka, matlamat yang mereka nak buat tu akhirnya tak tercapai. Bahkan diorang ni dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia telah mengantarkan kepada mereka, yakni Allah menghantarkan kepada mereka rombongan burung berpasukan-pasukan. Allah hantar burung, yang mana burung itu melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. Lalu Allah menjadikan mereka ni, tentera-tentera bergajah ni hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Ini cerita tentang peristiwa tentera bergajah. Tentera bergajah ini dipimpin oleh seorang pemimpin sebagai gubernur di mana? Habsyah, di Yaman. Yaman ketika tu dia di bawah pemerintahan kerajaan Habsyah. Bawah pemerintahan kerajaan Habsyah. Maka di Yaman itu gubernur dia, pemimpin dia bernama, tentera bergajah tu bernama apa? Abraha bin Sabbah al-Ashram. Abraha, namanya Abraha. Jadi Abraha ni bila dia lantik menjadi gubernur di Yaman, maka nak berterima kasih terhadap
pemimpin yang melantik dia, Raja Habsyah tu, maka dia pun binalah sebuah bangunan yang tak pernah ada ketika tu. Bangunan yang hebat lah. Bangunan itu dipanggil Qulais. Bangunan tu namanya Qulais. Qulais tu ulama kata, Qulais tu maknanya kalau kamu pakai kopiah, kalau kamu dongak tengok bangunan tu, kopiah ni pun jatuh. Nak cerita tingginya bangunan tu. Lepas tu dia panggil Qulais. Maknanya kalau tengok dongak, tengok jatuh kopiah ni. Nak kata tinggi begitu. Tak ada masa tu bangunan macam tu hebat. Maka dia pun tulislah surat kepada raja ni, tuanku, saya telah bina sebuah bangunan untuk tuanku, bangunan yang tak pernah ada sebelum ni, dan saya tidak merasa puas selagi mana orang-orang yang melakukan ibadat haji ke Mekah ni tidak datang ke tempat kita. Boleh faham saya cakap ni? Bangunan dah bagus dah, tapi Abraha ni beritahu saya tak puas hati lagi, sehinggalah orang-orang yang pergi mengunjungi Baitullah di Mekah itu datang ke tempat kita. Maknanya meninggalkan Baitullah ini. Jadi bila dia tulis surat macam tu, orang-orang Arab pun dapat tahu. Rupanya diorang ni nak suruh orang ramai pergi ke tempat dia, bangunan dia. Jadi orang Arab Mekah ini pun rasa marah. Maka salah seorang daripada orang Arab Mekah, katanya daripada Kinanah, pergi kat tempat tu, bangunan tu, yang dipanggilkan Al-Fulais. Bukan Fulais, Qulais. Pergi kat tempat tu, dia pergi berak kat tempat tu. Dia berak kat tempat tu. Kan? Kamu nak jadikan tempat kamu ni tempat yang hebat, nak tinggalkan Baitullah yang merupakan rumah suci, rumah yang dipandang mulia oleh orang-orang Arab. Kamu nak ajak orang tu datang bangunan kamu, sudahlah kamu. Dia pun pergi berak. Ada kata dia orang buat benda yang tak elok. Esok tu beritahu dengan Abraha. Abraha pun mengamuk, marah. Marah. Kemudian dia tanya, siapa punya kerja ni? Maka orang pun beritahu, yang buat kerja ni ialah orang yang memuliakan Baitullah di Mekah itu. Maka dia pun ambil keputusan, kalau macam tu, kita tulis surat beritahu pada orang Arab ni, suruh datang kat sini. Tiba-tiba tengok orang Arab tetap juga tak datang. Dia orang ni agama Nasrani. Abraha ni agama dia Nasrani. Tetap tak datang. Akhirnya Abraha pun ambil keputusan, kalau macam tu kita pergi robohkan Baitullah tu, kita robohkan. Bila dah roboh, orang dah tak ada tempat, maka dia akan datang ke tempat kita ni, kat Yaman, Sana'a. Macam tu lah. Maka dia pun suruhlah tentera dia mempersiapkan bala tentera untuk pergi ke Mekah ini. Jadi bila orang Arab ini dipanggil tentera bergajah, banyaklah gajahnya. Ada yang kata 12, ada yang kata 8, ada yang kata lebih daripada tu. Kenapa 12 ni genap ni? Kerana dia fikir bila sampai kat sana, setiap penjuru Kaabah ni diikat dengan rantai. Maka dikalungkan pada 2 ekor gajah. Masing-masing gajah tu tariklah pergi ke sana, pergi ke depan, maka robohlah Kaabah. Tu. Maka tentera bergajah ni pun keluar. Orang Arab Mekah bila tahu Abraham keluar daripada Yaman ini dengan tujuan nak merobohkan Kaabah, maka orang Arab di sekitar Mekah ni merasa marah. Pasal orang Arab di kawasan itu memuliakan Kaabah. Maka bila dia sampai suatu kawasan, orang Arab kawasan tu cuba menentang Abraha, tapi kalah. Maka dia ambil seorang ketua ni lah, kata ketua lah. Dia kata, kamu jangan bunuh saya, sebab ada manfaat yang saya boleh beri pada kamu. Apa manfaat dia? Saya boleh tunjukkan kamu jalan untuk menuju ke Kaabah. Sebab dia tak tahu cara nak pergi ke Kaabah, dia tak tahu. Lepas tu sampai pula satu tempat lagi, macam tu juga orang cuba tentang, tapi akhirnya kalah. Maka sampailah Abraha ni di suatu tempat yang bernama Al-Mughammas. Mughammas dekat dengan
Mekah, Murammas. Bila dah sampai hampir dengan Mekah ini, Abraha pun mengantar seseorang wakil dia untuk pergi ke Mekah itu. Pergi ke Mekah dan merampas harta yang ada di Mekah itulah. Rampaslah apa yang boleh rampas. Maka salah satu yang dia rampas ialah unta. Unta milik Abdul Muttalib bin Hashim. Milik siapa tu? Abdul Muttalib bin Hashim. Siapa dia? Datuk Nabi SAW. Abraha tu kira atuk kepada Najasyi. Najasyi yang pada zaman Nabi SAW. Nabi kan ada beritahu sahabat, kamu pergilah berhijrah ke Habsyah tu. Kan? Ada. Kat situ ada raja yang adil. Najasyi tu dengan Abraha ni kira atuk dia. Nabi SAW dengan Abdul Muttalib itu, kan, Abdul Muttalib datuk, samalah gitu. Dirampasnya 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. 200 ekor unta, tuan-tuan. Kaya ke tak kaya? 200 buah Mercedes. Macam mana? Kaya tak? Kaya lah. Sebab dia pemimpin dia tu, yang dihormati. Abdul Muttalib ni seorang pemimpin yang dihormati. Begitu. Maka dia ambil rampas. Dah rampas, kemudian Abraha pun hantar seorang yang bernama Hunatah. Dia kata, kamu pergi ke Mekah, kamu cari orang pemimpin Mekah, pemimpin Quraisy yang mulia. Kamu beritahu kepada mereka, kami datang ni bukan nak memerangi kamu, tapi kami datang ni hanya nak merobohkan Kaabah saja, bukan nak perangi kamu, bukan. Maka bila sampai kat Mekah, orang pun beritahulah kepada wakil ni, kalau kamu nak jumpa Ashraful Quraisy, maka kamu jumpalah Hashim bin Abdul Muttalib. Maknanya memang orang mengakui dia tu orang yang dimuliakan. Jumpalah Datuk Nabi ni, Hashim bin Abdul Muttalib. Maka Hashim bin Abdul Muttalib pun beritahu, demi Allah, dia kata, kami tidak bermaksud hendak berperang dengan kamu. Kami ni Arab ni tak ada pun berfikir nak perang dengan kamu, sebab kemampuan kami, kekuatan kami tak sebanding dengan kekuatan kamu. Tapi rumah ni yang kamu nak roboh ni, ini rumah Allah. Ini Baitullah, rumah Khalilullah, iaitu rumah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan rumah ini ada tuannya. Nanti tuannya lah yang akan menjaga rumah ini. Cuma yang saya nak milik saya semula. Jadi bila kata macam tu, wakil ni pun kata, kalau macam tu tak apalah, saya bawa kamu pergi jumpa Abraha. Pergi jumpa Abraha. Boleh tuan-tuan? Ni apa hal cik ustaz cerita gitu je, cerita gitu je lah dah. Bawa Abdul Muttalib ni jumpa Abraha. Dia cerita banyak lagi. Nak pergi jumpa Abraha tu susah, kena ada wakil. Ni semua tak sempat nak cerita lah. Bila Abdul Muttalib ni masuk, Abraha nampak, Abraha terpesona ataupun kagum dengan susuk tubuh Abdul Muttalib itu. Abdul Muttalib seorang yang rupawan, cantiklah, handsome. Kalau tengok batang tubuh dia, seorang yang mempunyai kewibawaan. Abraha tu bila nampak Abdul Muttalib masuk, dia pun turun daripada kursi dia. Kau anda tengok, hebat betul dia ni, dengan janggut dia, dengan tubuh badan dia. Turun, duduk bersama Abdul Muttalib. Dia rasa kagumlah dengan Abdul Muttalib ni. Maka dia pun tanyalah, bukan dia tanya, ini semua ahli bahasa ni, translate. Dia tanya, apa tujuan kamu datang? Maka kata Abdul Muttalib, saya datang kat sini nak minta tuan pulangkan balik unta yang diambil oleh anak buah tuan tu. Saya datang ke sini nak minta tuan
pulangkan balik unta saya sebanyak 200 ekor tu yang diambil oleh anak buah tuan. Abraha ketika tu heran. Dia pun mula memandang rendah kepada Abdul Muttalib. Apa jenis orang lah kamu ni? Ini bahasa saya lah, kan? Apa jenis lah pemimpin kamu ni? Saya tadi bila tengok kamu, saya kagum dengan kamu. Tapi bila saya tanya apa hajat kamu datang, rupanya kamu duk bincang dengan saya pasal harta kamu, 200 ekor unta. Saya ingat kamu nak bincang Baitullah, rumah suci kamu, rumah yang penting dalam agama kamu, yang saya datang nak robohkan. Kamu langsung tak cerita pasal tu. Rupanya kamu cerita pasal harta kamu. Apa jenis pemimpin kamu? Dia kata gitu. Lebih kurang lah, kan? Maka Abdul Muttalib pun beritahu, unta tu milik saya. Saya nak balik milik saya. Rumah itu, Baitullah itu ada pemilik dia, ada tuannya. Nanti tuannya lah yang jaga. Tuan tu lah yang akan jaga Kaabah ni, yang merupakan milik dia. Kata Abraha, hari ini tidak ada siapa yang dapat menghalang saya daripada merobohkan Kaabah. Kata Abraha, tak ada siapa yang boleh halang. Tuhan ke siapa ke, tak ada siapa boleh halang. Kata Abdul Muttalib, kalau macam tu kamu buatlah, ikut kamulah. Macam tu boleh ya. Maka Abraha pun pulangkan balik unta tadi. Pulangkan balik unta 200 ekor kepada Abdul Muttalib. Baik. Abdul Muttalib pun balik. Sebelum tu dia tawarlah kepada Abraha. Dia tawar kepada Abraha. Dia kata ginilah, Abraha, pendapatan tempat ni, Tihama ni satu tempat, pendapatan hasil keluaran tempat tu, 1/3 daripada keluaran hasil tempat tu saya akan serahkan kepada kamu. Tapi kamu jangan robohkan Kaabah. Tapi Abraha tak nak. Dia kata aku tetap nak robohkan Kaabah. Baliklah Abdul Muttalib pergi berdoa di hadapan Kaabah itu, di pintu Kaabah. Dia pun berdoa kepada Allah, minta Allah pelihara Kaabah ini, selamatkan Kaabah ini daripada musuh yang nak merobohkan Kaabah ni. Dan Abdul Muttalib beritahu penduduk Mekah ni, kamu masing-masing kosongkan kawasan ni, kawasan berdekatan Kaabah ni, masing-masing pergi naik ke bukit tu. Dulu kalau tu bukit keliling tu, kan, Jabal Qubais tu yang ada istana tu semua, pergi naik kat situ. Dan orang Arab pun bila tengok ada orang cuba nak merosakkan, buat benda yang tak elok kepada Kaabah, dia orang tahu mesti akan turun bala. Maka dia nak tengoklah apa yang akan jadi. Apa yang akan jadi. Masing-masing tunggu. Keesokannya Abraha pun mulalah nak menyerang Kaabah. Abraha ni ada seekor gajah yang besar yang dihadiahkan oleh Raja Habsyah. Gajah tu namanya apa? Gajah tu ada nama. Namanya Mahmud. Kalau kat sini ada Haji Mahmud ke apa, duduk diam-diam, tak ada apa-apa, tak ada kena-mengena. Nama dia siapa? Mahmud. Gajah tu nama Mahmud. Maka bangunlah semua gajah-gajah semua bangun. Tapi gajah ni, Mahmud ni, dia suruh bangun menghala ke Mekah. Dia tak nak bangun dia. Orang pukul dia, cocok dia, macam-macam orang buat, sakitkan dia. Dia tetap tak bangun. Tak bangun dia, Mahmud ni. Sebab dia tahu dia nak dipergunakan untuk merobohkan tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ada cerita sebelum tu, tak sempat semua ni. Sebab dia diberitahu bahawa dia akan dipergunakan untuk merobohkan tempat yang dimuliakan oleh Allah, Baitullah. Maka bila dipukul-pukul tetap tak bangun dia. Tapi kalau ditariknya talinya, ditariknya kepala dia, menghala ke tempat lain, menghala ke selatan, menghala ke timur, menghala ke Yaman, dia pun bangun terus berlari. Berlari laju. Dihala pula ke Syam, dia berlari laju.
menghala ke tempat lain, dia berlari laju. Tapi bila halakan ke Kaabah, ke Mekah, dia duduk terus. Dia duduk terus. Tak bangun-bangun dia. Dia pukul, tetap tak bangun. Maka ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala menghantar rombongan burung. Orang Mekah yang tadi duduk di atas bukit tu semua nampak, ini burung apa ni? Burung yang tak pernah kita kenali. Burung-burung daripada laut ni datang berombongan-rombongan. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala bila nak memusnahkan sesuatu bangsa, masyarakat, negara. Kadang-kadang dihantarnya burung, kadang-kadang dihantarnya tikus, habis tanaman-tanaman habis. Kelaparan masyarakat tu. Dihantarnya air bah, dihantarnya angin, macam itulah. Maka Allah hantar rombongan burung-burung ini. Setiap burung ini membawa 3 butir batu. 2 butir batu dipegang dengan kakinya, sebutir lagi dengan paruh dia. Mereka datang melontarkan batu tu kepada tentera-tentera bergajah tadi. Bila kena batu tu panas, habis dimakannya badan-badan ni. Maka kulit-kulit ni pun tasaqata, apa Melayu cakap? Inilah lunturlah, jatuh gitu. Sehingga kan Abraha pun teruk kena, akhirnya balik pergi sampai ke Yaman, akhirnya mati dalam keadaan hina. Habis tentera-tenteranya mati dalam keadaan yang cukup hina dengan lontaran batu daripada burung tersebut. Jadi bila tengok burung dah tak ada, senyap dah burung ni, maka Abdul Muttalib pun beritahu kepada anak dia yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, yang merupakan ayah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu pergi tengok apa dah jadi dia orang tu. Maka Abdullah pun bawa kuda, tunggang kuda pergi tengok, rupanya dah mati dah semua orang. Mati dah. Habis dia tinggalkan harta-harta yang bermacam-macam. Dia datang tu bawa macam-macam, dengan alat senjata lah, dengan macam-macam barang yang mahal-mahal. Habis semua ditinggalkan. Tentera tu balik berlari, litang pukang sehelai sepinggang, akhirnya mati. Maka harta yang banyak itu diberi dan diberi portion ni bahagian yang banyak kepada Abdul Muttalib bin Hashim, kerana kebijaksanaan dia menangani peristiwa tentera bergajah Abraha ni. Maka habislah ceritanya. Jadi manusia ni bila kena tu disebut dalam Quran apa? Seperti mana daun yang dimakan ulat, berlubang. Habislah ceritanya untuk hari ni. Harap apa yang kita nak ambil pengajaran? Gini. Tempat kita bila ada kuasa, bila kita ada kekuatan, jangan kita sombong. Satu. Ni masa dah tak ada, macam tu dah ringkas-ringkas. Yang kedua, jangan sekali-kali kita mempunyai niat untuk mengganggu, menceroboh tempat-tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, jangan sekali-kali kita merancang untuk merosakkannya. Begitu juga jangan sekali-kali kita merancang mempunyai niat yang buruk untuk menyakiti kekasih-kekasih Allah. Sebab semua yang mulia itu Allah pelihara. Ada. Yang ketiga, apa yang Mahmud buat? Mahmud jadi siapa? Gajah tu. Gajah tu walaupun diberi makan oleh tuannya, dipelihara oleh tuannya, dibela oleh tuannya, tapi gajah tu bila nak dipergunakan untuk menentang Islam, dipergunakan untuk menghancurkan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, gajah tu tak nak buat. Gajah tu tak sanggup nak buat, dia tak nak buat. Dia tak nak ikut arahan tuannya. Macam tu jugalah kita. Dengan siapa pun kita bekerja, kalau kita diberi arahan untuk melakukan perkara-perkara
yang berupa kezaliman kepada orang, jangan kita buat. Disuruhnya kita melakukan perkara-perkara untuk menyakiti kekasih-kekasih Allah, jangan kita buat. Jangan kita kata alasan, oh dia ni pemimpin ni bantu saya, pemimpin ni gini, pemimpin ni gini. Jangan. Kalau kita buat juga, lagi teruk daripada Mahmud. Mahmud tu dipukul-pukul pun tak nak buat benda yang dilarang oleh Allah. Kena. Lepas tu yang keempat, yang terakhir, kalau azab turun, Allah mampu turunkan azab dengan pelbagai jenis cara. Pelbagai jenis cara. Sama ada kita berusaha ke, kita tak berusaha ke. Kalau Allah nak turunkan azab, dia boleh turunkan azab dengan bala tentera yang dapat kita lihat, maupun bala tentera yang tak nampak, yang tak dapat kita lihat. Apa pun keadaan kita, kita kena mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha dengan tenaga kita semampu yang boleh. Kemudian kita berdoa kepada Allah, mohon perlindungan daripada Allah. Walaupun tentera yang datang itu tentera yang kuat, walaupun mengikut perkiraan akal tak boleh nak kalahkan tentera yang kuat, tapi jangan lupa mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Gagah. Jangan kita rasa nak mengalahkan musuh ini dengan tenaga kita semata-mata. Jangan. Tapi kita kena sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita usaha sekadar kemampuan kita. Begitulah kehidupan kita ini, tuan-tuan. Kita jaga diri kita, jangan sombong, jangan menzalimi orang, jangan menyakiti benda-benda manusia yang dikasihi oleh Allah. Gitulah. Dan semua keadaan kita mohon kepada Allah kebaikan bagi kita dunia dan juga akhirat. Jadi cukup sekadar tu, tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.